Jemputan pada malam ini selain daripada tetamu saya Puan Sarah, di sebelah kanan saya ialah Datuk Zaidi Zain, Peguam Syariah. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami. Ya, Kira agak lama tidak ke udara ya. 7 tahun. 7 tahun telah dia. Selamat kembali ke udara. Dan di sebelah kiri saya ialah Dr. Nur Liza Muhammad Said. Beliau ialah pensyarah kanan bidang pengurusan harta orang Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih banyak sudi bersama kami juga. Tadi kedua-duanya Datuk dan juga Doktor ada mendengar penjelasan daripada Puan Sarah ni sebagai permulaan lah kepada mungkin yang masih kurang jelas beza antara hibah dan juga wasiat secara teknikal yang macam mana. Okey, terima kasih Ali. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita boleh lihat perbezaan antara hibah dengan wasiat ini melihat daripada segi penguatkuasaan. Maksudnya kalau hibah ini ialah pemberian secara sukarela yang diberikan ketika hidup dan berkuat kuasa ketika hidup. Pelaksanaan ketika hidup. Maksudnya seorang itu memberi kepada pemberi hibah memberi kepada penerima hibah, saya berikan rumah ini kepada kamu. Penerima jawab saya terima. Kemudian dia duduk rumah tersebut. Maknanya telah berlaku pemberian hibah dan pelaksanaan juga berlaku ketika hidup pemberi hibah. Berbeza dengan wasiat. Wasiat ialah pemberian secara sukarela yang diberikan ketika hidup tetapi pelaksanaannya ataupun berkuat kuasa penerimaan milik itu selepas kematian. Contohnya pemberi kata saya berikan rumah ini kepada kamu selepas saya mati. Jadinya lepas mati barulah penerima menerima milik harta yang diwasiatkan. Itu antara beza dari sudut penguatkuasaan, pelaksanaan. Yang kedua dari sudut penerima hibah ataupun penerima wasiat. Penerima hibah boleh beri kepada sesiapa sahaja termasuk ahli waris, iaitu boleh beri pada isteri, suami, anak, ibu dan bapa. Tetapi wasiat dia terhad kepada bukan waris. Maksudnya wasiat tidak boleh diberikan kepada waris melainkan mendapat persetujuan daripada waris-waris lain. Maksudnya kalau seseorang itu nak beri rumah kepada anak, bila mati pemberi perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris pewasiat. Sama ada bersetuju tak nak berikan rumah ini kepada anak. Kalau waris-waris bersetuju, maka wasiat tersebut sah. Tetapi sekiranya wasiat itu tidak dipersetujui oleh waris-waris lain, maka wasiat tersebut terbatal. Baik. Okey, itu antara beza wasiat dan hibah. Hibah dan wasiat. Okey. Puan Sarah, saya nak baca sedikit antara yang disebutkan di dalam dokumen perjanjian hibah ini ya. Perjanjian di antara pihak-pihak ini memberi maksud dan makna yang sama semasa di dalam mana-mana mahkamah atau di luar mana-mana mahkamah, pengecualian semasa hayat pihak pertama iaitu arwah ibu dan adalah pihak pertama masih berhak untuk menduduki atau menggunakan apa-apa kepentingan dalam maksud perjanjian di atas selama hayat pihak pertama masih ada. Kemudian pihak kedua, ketiga, keempat sampailah ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 hanya selepas daripada hayat pihak pertama berhak menduduki, mengurusi, menguasai dan melaksanakan kepentingan mereka sebagaimana butiran dalam perjanjian ini dan mereka adalah pemiliknya. Seolah-olah ini bukan hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Cuma saya nak tahu dalam dokumen tersebut adakah penerima maklum dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi. Maknanya penerima maklum bahawa hibah ini diberikan, syaratnya dia boleh duduk dulu rumah tersebut. Yang kedua, perlu ditentukan juga adakah ketika pemberian itu anak ni tadi, walaupun ibu itu boleh duduk rumah tersebut, adakah anak boleh akses rumah tersebut? Dia duduk tak rumah tersebut? Ataupun dia ada istilahnya ialah penerima milikan. Bukan setakat lafaz qabul saya terima ataupun dia sign dokumen, tetapi perlu pastikan adakah anak ini yang menerima hibah dia duduk rumah tersebut ataupun dia ambil kunci ataupun dia bercucuk tanam ke atas tanah yang diberikan. Maksudnya ada tak sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang menunjukkan bahawa anak ini menguasai harta yang dihibahkan ketika hayat pemberi hibah. Okey, ada tak perkara itu berlaku? Macam kilang tu lah. Kilang. Okey. Lepas tu kalau rumah tu arwah
mak ni dia tak ada rumah pesaka tu tak ada masuk dalam surat hibah ni. Ini kita bercakap tentang yang masuk ni. Ya, ada semua dia bagi sewa. Sewa tu siapa yang dapat masa mak masih hidup? Hasil sewa tu dia siapa masuk yang akaun mak dengan abang lah. Mak dengan abang. Mak dengan abang. Dan abang, kenapa abang? Masa tu sebab arwah mak saya tak sihat kan. Jadi akaun bank untuk sewa rumah tu mak buat nama 2 orang dengan abang lah. Okey. Untuk senang dia nak pergi. Tapi mak masih lagi mengambil hasil masa tu, dengan masa tu. izin penerima hibah. Dengan izin kita semua. Okey. Baik. Datuk, kalau diteliti dokumen ini, sebenarnya saya tanya kepada Puan Sarah ini, salah seorang tidak menandatangani dokumen ini. Dan kemudian atas dasar kepercayaan adanya perbualan telefon dilihat sebagai dipersetujui bersama oleh kesemua penerima ni. Adakah itu bermakna perjanjian ini sah ataupun bagaimana? Kita membicarakan soal hibah itu sendiri. Dari segi kesahan hibah ni, ada agreement ataupun tak ada agreement itu tidak menjadi soal sebenarnya. Okey. Kalau mak ataupun bapa ataupun siapa saja nak hibahkan harta dia kepada anak-anaknya atau pada sesiapa saja, dia boleh sebut saja. Dan kalau cukup rukun dia, maka hibah itu sah. Dan boleh disahkan oleh mahkamah sebenarnya. Tetapi mesti ada saksi. Dia menyaksikan kalau ada bantahan daripada ahli-ahli waris yang lain, misalnya. Jadi untuk membuktikan bahawa hibah itu wujud, saksi pun adalah salah satu daripada elemen yang penting lah. Perjanjian ini mungkin kalau tak ada saksi, ada perjanjian, ya, dan perjanjian ini boleh mahkamah menelitinya, dan kalau ada bantahan, jadi pihak-pihak akan dipanggil. Dan akan dipersoalkan tentang perjanjian ini, sama ada perjanjian ini mengikut kehendak-kehendak yang telah ditetapkan ataupun tidak. Jadi soal tidak ada orang yang menentangkan di dalam perjanjian hibah itu, jika orang yang tidak menentangkan itu telah pun menyempurnakan syarat-syarat hibah tadi, maknanya ada sirah, iaitu ijab dan qabul, ya, secara lisan pun, walaupun dia tidak tanda tangan di sini, dia boleh datang ke mahkamah kemudiannya mengesahkan bahawa dia memang telah menerima hibah daripada pihak ibunya. Okey. Itu tidak menjadi soal tentang perkara itu. Jadi yang penting sekarang ini ialah mahkamah akan melihat penting pada rukun hibah itu. Sama ada rukun hibah yang 4 itu dipenuhi atau tidak. Ya, Datuk. Ya, jelas. Yang pertamanya pemberi hibah. Pemberi hibah pun ada syarat dia. Nanti kita akan ceritakan. Kemudian penerima hibah. Yang ketiga ialah harta yang dihibahkan. Yang keempat adalah sirah. Ya, dan ada satu lagi syarat yang diambil kira, iaitulah qabat. Qabat ni maknanya penerimaan. Membuktikan bahawa dia tahu bahawa harta itu telah pun dihibahkan kepadanya dan dia menerima hibah itu, dan dia melakukan penerimaan itu dengan cara dia membuat tindakan yang tertentu. Misalnya dihibahkan sebidang tanah, tanah kosong. Jadi apabila diserahkan tanah kepada dia, apa yang dia buat ke atas tanah ni? Misalnya dia tanam pokok, dia buat pagar, ataupun dibangunkan bangunan atas tanah ni. Itu menunjukkan bahawa sememangnya dia telah menerima pemberian hibah itu. Ya. Jadi ada setengah ulama pendapat bahawa kalau qabat ini tidak sempurnakan, walaupun rukun itu sempurna, maka hibah itu tidak dikira hibah lagi. Maknanya tidak sah pemberian hibah tersebut. Boleh dibatalkan. Ya, jadi ini pun kebanyakan kes yang diputuskan di mahkamah pun begitu keadaannya. Mahkamah kebanyakannya mengambil kira ada tak qabat berlaku, penerimaan di pihak orang yang menerima hibah itu. Dia buat sesuatu di atas tanah yang dihibahkan itu. Jadi ini dia ambil kira. Jadi dalam keadaan ini kita melihat ada 8 tanah, 8 harta yang terlibat di dalam hibah ini. Jadi kita nak menilai sama ada hibah ni sah ataupun tidak, berlaku ataupun tidak. Jadi elemen-elemen itu yang kita kena ambil kira. Okey, dalam situasi Puan Sarah ni, tiga ini, okey, banyak perjanjian dokumen ni kira sebagai formaliti saja. Formaliti saja. Okey. Dan disebutkan di dalam ini dan disebutkan juga oleh arwah ibu, pembahagian secara sama rata. Kemudian salah seorang abang mengatakan harta yang namanya di geran tercatat namanya tidak boleh dibahagikan. Jadi macam mana? Jadi sekarang ni abang ni adalah kunci utama dalam menentukan sama ada isu hibah ini dapat diselesaikan secara semangat kekeluargaan ataupun tidak.
abang ni menjadi isu utama. Sebabnya saya difahamkan dua daripada tanah ini diberi milik oleh maknya tu, bukan daripada mak kepada dia, tapi daripada owner yang sebelum maknya beli lagi. Maknanya dibeli saja rumah ni, tanah ini dipindah milik terus kepada abangnya. Jadi kalau bersaksikan mak lah. Bersaksikan mak saya je saksi, yang mana mak telah pun meninggal dunia. Jadi dalam keadaan itu kita tidak tahu sama ada siapa yang membayar tanah ni sebenarnya. Adakah abang tu membayar ataupun mak yang membayar. Jadi semuanya atas mak yang bayar. Mak yang bayar. Mak yang bayar.